pasal apa? Minggu sudah baru habis cerita rok tafkhim, rok tebal. Maknanya belum masuk lagi rok nipis. Jadi hari ini baru nak masuk kepada rok nipis yang dikenali sebagai rok tarqiq. Sebut-sebut rok tarqiq. Puan-puan, sebenarnya hukum roh ni susah ke senang? Dari segi bacaannya senang ustaz. Tebal nipis, dua jenis saja, betul? Tapi kena ingat, nak kenal rok tebal, mesti kena kenal sebanyak berapa kaedah? 6 kaedah, 6 cara nak kenal dia rok tebal. Manakala rok nipis sebentar lagi, ada berapa kaedah nak kenal dia? Ada 4 sahaja. Jadi mari kita sambung kepada perbincangan rok nipis. Jadi tuan-puan, sebenarnya perbincangan rok ni tak susah, tebal nipis saja. Maknanya, kalau puan-puan jumpa rok kat mana-mana dalam Quran, puan-puan ada 2 pilihan. Sama ada tebal atau nipis. Pilih salah satu yang mana menepati kaedahnya. Jadi hari ini saya nak sambung cerita tentang rok tarqiq. Okey, cuba kita sebut rok tarqiq. Macam mana eja tarqiq? Kalau bahasa Melayunya T-A-R-Q-I-Q. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, tara qaf ya qaf. Ini dia. Tarqiq. Tak kisahlah nak tulis Jawi ke nak tulis Rumi, yang penting tarqiq itu maknanya apa? Nipis pandai. Terdapat berapa kaedah? Terdapat 4 kaedah ataupun 4 cara untuk mengenal rok nipis dalam Quran. Yang pertama, mari kita sebut dalam nota ustaz, sila rujuk. Yang pertama, huruf ra berbaris 1 di bawah atau 2 di bawah. Sekali lagi, macam tak bermaya je tuan-tuan ikut ustaz ni. Apa dah salah ke belum ni? Allahu Akbar. Sekali lagi sebut ulang. Huruf ra berbaris 1 di bawah atau 2 di bawah. Biasa tak jumpa ni. Biasalah ustaz. Okey, huruf ra tengok ni . Huruf ra yang kita nampak dia berbaris. Sama ada 1 di bawah atau 2 di bawah. Puan-puan, 2 di bawah ni nak berselang ke selari? Jawabnya tak kisah. Tak kisahlah puan-puan. Berselang ke berselari ke, janji baris 2 di bawah. Puan-puan, banyak contoh begini dalam Quran yang kita akan jumpa. Tapi contoh yang paling senang, tuan-tuan ambil dalam surah Al-Fatihah. Ada satu contoh yang berbunyi kalimahnya ghairi. Perasan tak? Dalam surah Al-Fatihah itu ada perkataan ghairi. Puan-puan, cuba sebut ghairi. Ra tu baris mana? Ra tu baris 2 di bawah. Baris 1 di bawah. Maka disebut sebagai ra nipis. Kaedah 1. One more. Ghairi. Ghairi. Tengok mulut saya. Ghairi, saya lebarkan bibir. Saya tidak masam muka. Jangan ghairi, masam muka. Maka kalau begitu dia jadi tebal. Tak betul pada bacaan. Tengok ni. Ghairi. Ri itu nipis. Sebab apa nipis? Ra itu baris 2 di bawah. Okey. Contoh yang berikutnya, boleh diambil perkataan ini. Sahirin. Contohnya lah. Okey. Tuan-tuan perempuan baca. Sahirin. Sahirin. Bukankah ra tu baris 2 di bawah? Maka layak disebut ra nipis kaedah 1. Tapi kan tuan-tuan perempuan, kena ingat, yang dikatakan huruf ra berbaris 1 di bawah atau di bawah, pastikan kalimah itu dibaca wasal. Diwasalkan. Keadaan ini berlaku apabila kalimah itu diwasalkan. Apa makna wasal? Sambungkan bacaan. Okey, cuba tengok contoh yang lain. Tengok nota ustaz. Ada 2 lagi contoh yang lain. Al-khasirina. Sebut. Nampak ke tidak ra tu baris 1 di bawah? Namanya ra nipis. Kaedah 1. Dan kita senyum ke masa muka? Kena senyum. Al-khasirina. Sebut. Lagi satu. Wakabirin.
Rin tu, ra tu bagi dia di bawah. Maka layak dibaca dengan tebal ke nipis? Nipis. Tapi kaedahnya nombor 1. Tuan-puan, inilah cerita bagi kaedah yang pertama. Ada soalan? Sat lagi agak-agaknya ada tak kaedah ni sat lagi dalam bacaan Quran? InsyaAllah ada. Sebab kaedah 1 ra nipis ini memang banyak dalam Quran. Seperti mana kaedah nombor 1 bagi ra tebal. Kalau ra tebal ra tu baris 1 di atas atau 2. Ya? Tapi kalau ra nipis, ra tu baris 1 di bawah atau 2 di bawah. Itulah bezanya. Okey, settle untuk kaedah nombor 1. Kaedah nombor 2. Kaedah nombor 2 cuba baca dalam nota ustaz. Huruf ra mati sebelumnya baris 1 di bawah dan selepasnya huruf istifal. Boleh baca tak nota ustaz ni? Ustaz buat arrow tak nak panah tu. Maknanya dekat sini tengok ni. Ra tu mesti mati. Beza tak dengan di atas? Beza. Dekat atas ra tu hanya berbaris saja ji. Tapi yang ni ra tu mesti mati. Sebelumnya baris mana ji? Baris di bawah. Manakala selepasnya ada apa? Huruf istifal. Sebut. Apa makna istifal? Nipis. Kalau tebal, isti'la. Kalau nipis, Sesiapa yang pernah belajar dengan ustaz bab sifat huruf, mesti pernah dengar perkataan istifal dan juga isti'la. Jadi tuan-tuan, kalau istilah sebelum ni tebal, tapi kali ini istifal maknanya ni nipis. Dan huruf nipis dalam Quran ada berapa? 22 huruf. Banyak ke sikit? Banyak. Kalau huruf tebal? 7 aja, tak banyak. Bakinya 22 huruf adalah huruf yang nipis. Jadi tuan-tuan, contohnya bagaimana? Contohnya adalah perkataan begini. Fir'aun. Fir'auna. Contohnya. Okey, mari sebut sama-sama. Fir'auna. Sekali lagi. Fir'auna. Okey, nampak tak ra tu mati? Sebelumnya baris mana? Bawah. Dan selepasnya huruf apa? Huruf Ain. Huruf Ain tu huruf apa? Istifal. Sebut sama-sama. Kalau tergelak lidah sebut je lah huruf nipis. Habis cerita. Jadi, berapa huruf nak kena gariskan? Apalah ada hurufnya? 3. Pertama huruf ra. Keduanya huruf fa baris bawah. Ketiganya huruf ain. Tengok ni. Ustaz gariskan 3 huruf. Baru jadi ni nipis pada ra dia. Kalau tuan saja menggariskan pada 2 huruf saja, tak cukup syarat lagi. Dia kena 3 huruf. Maknanya ra tu mati kena garis, lepas tu huruf sebelumnya baris bawah kena garis, kemudian selepas ra mati ada ain kena garis. Berapa huruf? Baru lengkap syaratnya untuk jadi ra nipis kaedah 2. Persoalannya macam mana nak baca? Dengar Ustaz baca. Fir'auna. Nak senyum ke masa muka? Senyumlah, jangan masa muka. Jangan Fir'auna. Ustaz saya masa muka saya memang macam ni. Ustaz macam mana? Perempuan kena senyum. Ini pesan-pesan Tok Guru ketika mengajar hukum ra pada pembelajaran. Jadi tuan-tuan pastikan tuan-tuan baca dengan nipis. Contoh yang berikutnya. Perkataan Al-Firdausu. Firdaus. Okey, tuan-tuan. Berapa huruf nak kena gariskan ni? 3 huruf juga, ya. Okey, yang pertama ra mati. Sebelumnya baris bawah ji. Lepas tu, selepas ra mati huruf apa ni? Dal. Maka juga digariskan. Mari ikut Ustaz baca. Al-Firdaus. Gitulah bacanya. Sekali lagi. Al-Firdaus. Sebelumnya Fir'auna. Sama tak hukum pada ra-nya? Sama. Apa ra yang dibaca tadi? Ra nipis. Kaedah 2. Ustaz, kalau saya tak ingat kaedah saya sebut ra nipis saja okey ke Ustaz? Jawabnya okey. Janji kita boleh jawab. Jangan tak tahu jawab apa yang tu masalah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu jawab ra itu nipis, ya.
Ustaz, contoh lain apa lagi? Tengok dalam nota Ustaz, perkataan kullu syirbin. Sekali lagi baca, kita baca dalam nota ni. Kullu syirbin. Bukankah ra itu mati? Sebelumnya baris bawah. Dan selepasnya huruf ba. Ba tu huruf apa? Istifal ataupun huruf nipis Ustaz. Maka tolong gariskan 3 huruf. Ra mati, sebelumnya baris bawah. Dan gariskan sekali huruf ba. Cukup syarat untuk jadi ra nipis kaedah 2. One more, ikut Ustaz. Kullu syirbin. Kena senyum, jangan masam muka. Seterusnya, fi miryatin. Fi miryatin. Okey, sebutkan huruf apa yang perlu digariskan. Apalah mim pula. Ra mati dulu. Ra mati. Sebelumnya, baris bawah. Selepasnya, huruf ya. Pandai. Puan-puan, kenapa tak digariskan huruf ra dulu? Gariskan huruf ra pasal kita sedang bincangkan hukum ra. Jadi gariskan ra mati, sebelumnya mim baris bawah dan selepasnya huruf ya. Dan ya itu adalah huruf istifal. Jadi agak-agaknya saat lagi bila baca Quran, jumpa tak contoh lain lagi? InsyaAllah kalau kita rajin baca Quran. Tapi kalau kita sekadar baca Quran, Ustaz, saya baca Quran 5 ayat je Ustaz. Jawabnya tak tahulah jumpa ke tidak. Mungkin jumpa, mungkin tidak. Tapi kalau puan-puan baca Ustaz, dalam satu hari saya baca Quran 1 juzuk Ustaz, insya-Allah jumpalah ra nipis kaedah nombor 2. Okey, setakat ni okey ke tidak ni? Okey, mudah-mudahan ya. Okey, kalau begitu kita tengok pula kaedah yang keempat. Ketiga. Kaedah yang ketiga, minta maaf. Kaedah yang ketiga, cuba sebut baca nota Ustaz ni, huruf ra di akhir kalimah dan diwakafkan sebelumnya huruf berbaris 1 di bawah. Dalam braket dibaca pendek atau tiada mat. Okey, tengok whiteboard. Huruf ra ni puan-puan kan nampak dia kat mana tahu? Huruf ra mesti di akhir kalimah. Dan apa? Diwakafkan. Okey, tuan-tuan, di akhir kalimah tu digariskan. Diwakafkan juga digariskan. Dan sebelumnya nanti kita nampak huruf berbaris 1 di bawah. Huruf berbaris 1 di bawah. Dan kalau orang tanya huruf apa kat sini? Jawabnya huruf tak kisah. Ni kat sini huruf tak kisah. Puan-puan jangan pula kata huruf ra pula. Huruf ra dah kat sini tadi. Jadi puan-puan, sebelum huruf ra tu adalah huruf tak kisah yang berbaris 1 di bawah. Dan apabila keadaan ini berlaku, kata ulama, saat lagi kamu akan baca pendek ataupun tiada mat pada bacaan kamu. Okey, contohnya macam mana? Contohnya perkataan al-akhiri. Nanti dulu, Ustaz tak wakaf lagi, sabar. Kalau puan-puan baca begitu saja, maka itu namanya ra al-akhiri. Kalau tuan-tuan baca begini, dengar ya. Al-akhiri. Ra itu nipis juga, tapi kaedah 1. Sekarang ni Ustaz ajar kaedah berapa? 3. Kaedah 3 kena wakaf. Bila wakaf, boleh ke baca al-akhiri? Tak boleh. Kena begini tuan. Al-akhir. Al-akhir. Maknanya, ra ini sudah tidak jadi baris bawah. Ra itu sudah jadi mati bila wakaf. Dan dalam menentukan tebal ke nipis pada ra, ulama suruh rujuk huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya baris mana? Maka layaklah dibaca dengan nipis. Kaedah nombor 3. Sekali lagi diulang. Al-akhiri, wakafkan. Al-akhir. Puan, ra apa tadi dibaca? Nipis, kaedah nombor 3. Tapi kalau kawan kita baca gini, al-akhiri. Ra apa? Apa-apa jangan jadi rok terbenung pula. Kejap Ustaz, ya saya nak fikir rok apa. Puan-puan, dengar molek-molek. Bila kita baca wasal, maka dia nipis juga. Tapi bukan kaedah 3, dia kaedah 1. Faham tak? Sebab ra tu baris bawah.
Tadi kaedah 3 ni Ustaz suruh kita wakaf. Dan pastikan roh itu berada di akhir kalimah dan diwakafkan. Bila wakaf, dia akan jadi, bila wakaf, tengok ya. Ustaz tunjukkanlah macam mana, apa yang terjadi pada kalimah ini bila wakaf. Bila wakaf, dia akan jadi gini tuan. Ni. Roh tadi sudah jadi mati. Nampak? Ini bacaan wasal. Al-akhiri. Bila wakaf jadi al-akhir. Nipis jugalah. Cuma kaedahnya nombor 3. Setakat ni okey ke? Okey, tengok contoh yang kedua pula. Tengok nota ustaz ni. Perkataan asirun. 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 Okey, tuan-tuan. Asirun. Cuba ikut ustaz baca. Asirun. Puan-puan, bila kita baca kalimah tadi dengan bacaan tadi, asirun, maka ra yang kita baca ni ra apa? Tebal, bukan nipis. Untuk jadikan dia ra nipis kaedah 3, tuan-tuan kena wakaf. Kenapa kita kena wakaf ustaz tu? Ada tanda wakaf? Biasanya kalau tuan-tuan jumpa yang bulatan berias ni, puan-puan berhenti ke langgar? Berhentilah ustaz, sebab kita tahu itu tanda wakaf. Maka kata ulama, bila kita wakafkan kalimah asirun, bila kita wakafkan, maka dia jadi apa tulisannya tahu? Ni. Ra itu sudah jadi mati. Dan bila dia mati, diwakafkan, tengok huruf sebelumnya baris mana tuan? Baris bawah. Maka ulama pesan kamu kena baca nipis. Tengok saya baca. Asir. Asir. Jangan asiru, jangan tebal. Asir. Nipis pada ra tadi. Setakat ni okey ke? Ustaz ada dekat depan tu okey, dia tak ada masalah. Masalahnya kami baca Quran seorang-seorang di rumah ustaz. Macam mana? Itu sebab tuan-tuan jangan segan, jangan silu dengan ustaz. Ambil gambar, tiba-tiba baca Quran di rumah, kan tak ada siapa di rumah. Ambil gambar, ustaz saya tak pasti nak baca macam mana. Puan-puan tanya kat ustaz, ustaz tolong bacakan, dengarkan bacaan kalimah yang saya ambil gambar ni, saya tak kerti nak baca macam mana. Saya confused. Maka insya-Allah saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan puan-puan. Semalam pun ada 2 orang pelajar bertanya dengan ustaz. Alhamdulillah saya jawab. Antara kalimah yang ditanya semalam berkenaan dengan kalimah min ahdin. Kalau diwakafkan jadi apa? Kalimah ini tuan. Saya ingat lagi semalam soalan. Min ahdin. Ni. Kalau wakaf jadi apa tuan? Min ahdin. Kalau wakaf jadi apa? Sekali lagi? Ada kokolah ke? Ada kokolah ke? Tengok perempuan pun keliru juga macam mana nak baca. Mana alhamdulillah merujuk ada pelajar semalam bertanya. Okey, saya tak tahu lah pelajar mana semalam bertanya, tapi ada bertanya. Maka saya bacakan bacaannya begini. Bila wakaf, dia ada qalqalah kubra namanya. Qalqalah apa puan? Tengok bacaannya. Min ahd. Min ahd. Ada bunyi de tu. Jangan min tak bunyi apa-apa. Ataupun min dia sikit dia buat, tak boleh. Dia kena bunyi kuat sebab namanya kubra. Ulang. Min ahd. Alhamdulillah. Apa nama hukum tadi? Qalqalah kubra. Kat mana? Kat ujung dah. Pada huruf dal ni bila diwakafkan. Okey, dah tutuplah cerita yang ni perempuan. Nanti perempuan keliru pula dengan huruf ra. Ini cerita semalam pelajar bertanya dengan ustaz. Jadi kalau perempuan ada persoalan, boleh tanya ustaz bila-bila masa. Telefon saya buka 24 jam. Jadi perempuan boleh tanya dengan ustaz ya. Tapi hanya soalan berkenaan dengan hukum tajwid aja. Jangan tanyalah masalah kaunseling rumah tangga dan sebagainya. Sebab saya bukan ustaz kaunseling perempuan. Saya hanya mengajar Al-Quran. Tapi kalau sedikit sebanyak nasihat tu bolehlah saya bagi ya. Tapi jangan terlampau banyak soalan berkenaan hal rumah tangga. Kalau nak tanya hal rumah tangga ni, saya syorkan puan-puan rujuk kepada imam-imam masjid. Sebab biasanya imam-imam masjid ini, terutamanya imam satu. Contohnya masjid ni Ustaz Fakhruddin dan ustaz-ustaz yang lain. Ustaz Fakhruddin tu sahabat saya, tuan-tuan perempuan dia. Memang mereka ni pakarlah dalam hal-hal bab rumah tangga. Dan biasanya imam satu di mana-mana masjid dilantik sebagai tok kadi, juru nikah. Jadi perempuan, kalau ada juru nikah yang perempuan kenal ustaz-ustaz ya, boleh kita minta nasihat dengan mereka berkenaan dengan hukum masalah keluarga kita, insya-Allah. Okey, teruskan kepada hukum ra' ni tadi. Jadi perempuan, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga perkataan apa ni?
Muntashirun. Muntashirun. Okey, muntashirun. Okey, kejap ya saya tulis muntashirun. Okey, muntashirun. Okey, dan kebetulan dekat sini kat ujung ada wakaf ke? Ada tanda wakaf ya, ada tanda wakaf. Bulatan berias tu tanda wakaf lah tu puan ya. Okey, cuba ikut ustaz baca. Muntashirun. Katakan ra itu tebal. Tebal lah sebab dia bagi dua depan. Tapi bila kita wakaf, sabarlah dulu, ustaz nak tulis dulu ya. Okey, tak apa. Bila kita wakaf, kata ulama, dia akan jadi gini. Ni. Dia akan jadi ra tadi bagi dua depan kan. Bila wakaf dia jadi mati. Dan bila mati tuan-tuan tengok dia bagi mana sebelumnya. Maka ra itu jadi nipis. Tengok saya baca. Muntashir. Lebarkan bibir. Muntashir. Bukan muntashiru. Bukan tebal tuan-tuan ya. Kalau tebal salah. Tu kalau masuk tilawah kompom kena tolak setengah markah tuan-tuan. Satu ra, kalau dalam satu muka surat ada 20 ra, maka kalau salah belaka semua berapa markah kita kena tolak tuan-tuan ya. Jadi puan-puan tak apalah, tuan-tuan tak pernah masuk tilawah, tapi hakikatnya beginilah dia. Asalnya kalimah ini dibaca muntashirun. Ra itu tebal. Tapi bila wakaf muntashir. Sebut jadi nanti dalam Quran, yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri kita nampak ni. Yang kita nampak sebelah kiri lah. Tapi bila kita wakafkan, dia akan jadi sebelah kanan. Dia akan jadi nipis. Kaedah nombor 3. Tapi kena ingat, dalam Quran nanti jumpanya yang sebelah kiri. Bukan sebelah kanan ya. Jadi puan-puan kena gariskan kat sini lah ni. Nanti. Puan-puan kena gariskan yang ini. 2 huruf ni kena garis. Dan sebelah kanan tu tulisan apabila kita wakafkan bacaan, itulah gambaran tulisan pada kalimah tersebut. Jadi satu lagi contoh, ni tengok dalam nota ustaz, perkataan mim mudzakirin. Bila wakafkan jadi apa? Mim mudzakir. Mim mudzakir. Pastikan kir itu jangan masam muka, kena senyum, baru jadi ra nipis. Puan-puan, dalam Quran banyak ke kaedah macam ni? Jawabnya tak banyak. Untuk kaedah 3 ni tak banyak. Sekali-sekala je kita jumpa. Yang banyak puan-puan tahu tak? Sekarang ni dah 3 kaedah ni kan? Yang banyak kaedah 1. Satu ni banyak. Kaedah 2, 3 ada tapi tak begitu banyak. Kalau nak tahu ada tak ada dalam Quran, kena rajin baca Quran. Dan kena rajin tanda lah pada Quran kita. Okey, last sekali. Kaedah yang keempat. Tapi sebelum tu Ustaz nak ingatkan, sebelum tu ni, puan-puan perasan tak? Yang kita baca tadi pendek. Cuba ulang balik. Al-akhiri. Wakaf. Khir. Khir tu pendek je. Jangan pula al-akhir. Panjang pula kat situ. Tak boleh panjang, kena baca pendek. Sebab tidak ada hukum mat pada dia. Yang ni pula yang kedua. Asirun. Bila wakaf. Asir. Pendek aja. Pendek ke panjang? Yang pula asir. Panjang pula. Tak boleh tuan-tuan dia sebab dia tak ada hukum mat. Okey, yang ketiga. Mutashirun. Bila wakaf. Tashir. Pendek aja. Itulah ceritanya pendek. Dan tidak ada mat pada dia. Setakat ni okey. Okey, last kali. Yang keempat. Yang keempat pula. Iaitu. Cuba sebut. Kita baca dia punya kaedahnya. Huruf ra. Di akhir kalimah. Dan diwakafkan. Sebelumnya huruf mad ya. Tu dia. Kalau dalam ra tebal, digunakan sebelumnya huruf mad alif dengan waw je. Tapi kali ini huruf mad ya. Jadi sekali lagi diulang, kita akan jumpa nanti huruf ra. Huruf ra di mana? Di akhir kalimah. Dan apa? Diwakafkan. Jadi dua statement ni, dua istilah ni, akhir kalimah dengan diwakafkan ni kena gariskan. Kemudian nanti kita sebelumnya kita nampak huruf. Sebelumnya kita nampak huruf mad. Huruf mad iya. Ni dia huruf mad iya.
Dan kata ulama, bila adanya huruf mat ya, maka adalah hukum mat yang berlaku. Berlaku hukum mat arid li sukun atau juga mat lin. Maybe mat arid, maybe mat lin. Okay, Ustaz tunjuk contoh ya. Okey, tuan-tuan. Untuk mat arid li sukun bagaimana contohnya? Perkataan apa di sini? Khabirun. Cuba sebut sama-sama. Khabirun. Okey. Bila sebut khabirun, bukankah di sini ada tanda wakaf? Bila wakaf jadi khabirun juga ke? Tidak, Haji. Bila wakaf jadi apa bacaannya semua? Khabir. Sebut. Tengok mulut saya. Khabir. Saya senyum. Saya tak baca khabiru. Bapa tidak gitu ya. Jadi puan-puan sekali lagi diulang. Khabirun bila wakaf jadi khabir. Puan-puan, ra apa dibaca? Ra nipis, kaedah nombor 4. Tapi kena ingat, oleh kerana puan-puan dah ulang kaji hukum mat dengan ustaz, maka mat apa yang kita baca tadi? Namanya mat arid li sukun. Jadi dekat sini puan-puan boleh gariskan dua huruf ra dengan ya, tetapi dalam masa sama dia ada hukum mat namanya mat arid li sukun. Ini namanya ra nipis, kaedah nombor 4. Dan puan-puan, mat apa dibaca sekali lagi? Mat arid li sukun. Okey, contoh yang kedua, tengok dalam nota ustaz perkataan al-muniri. Ayo, bila wakaf jadi iya, pandai. Al-munir. Tengok ya. Al-muniri. Bila wakaf, dia akan jadi al-munir. Tengok mulut saya. Al-munir. Ra itu namanya nipis. Kaedah nombor 4. Dan puan-puan dalam masa yang sama, puan-puan nampak tak ada hukum mat. Namanya mat apa? Mat arid li sukun. Okey ustaz, ini mat arid. Ustaz kata tadi mat lin ada? Okey, ada contohnya perkataan dalam nota ustaz juga, perkataan at-tairi. 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 Ni. Bila wakaf jadi maknanya tuan-tuan gariskan dua huruf ini. Ra dan juga sebelumnya ada ya. Ya itu berfungsi sebagai huruf mat, maka bila wakaf at-tair. Sebut. Tengok sekali lagi saya baca. At-tair. Jangan masa muka je. Jangan at-tairu. Masa muka gitu. Salah tuan-tuan ya. Dia kena baca dengan nipis sebab sebelumnya ada huruf ya. Jadi kalau di atas ini, yang dua ni lebih kepada mat arid li sukun. Tapi yang bawah ni, yang ni lebih kepada mat lin. Ini adalah mat lin. Okey, ada lagi satu contoh perkataan khairun. Nampak tak khairun tu? Khairun bila wakaf jadi apa? Khairun bila wakaf, kata ulama, kamu kena jadikan dengan nipis. Tengok ni. Khair. Kena senyum. Khair. Puan-puan, ra apa tadi namanya? Ra nipis, kaedah 4. Tapi dalam hati berkata, mat apa? Mat lin, pandai. Ini namanya mat lin. Puan-puan, apa persamaan mat arid dengan mat lin? Harakatnya sama. Berapa? 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Kita baca pada kalimah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harap-haraplah masih ingat mat-mat yang Ustaz dah ajar sebelum ini. Dan kalau puan-puan tak ingat, tolong refer kepada nota sampingan yang Ustaz dah bagi sebelum ini. Jadi inilah ceritanya berkenaan dengan kaedah yang keempat pada ra, di mana huruf ra itu berada di akhir kalimah dan diwakafkan, dan sebelum huruf ra itu ada huruf mat ya. Nampak tak huruf ya, huruf ya, huruf ya, huruf ya. Nampak? Cuma bezanya dekat sini ya tak nampak mati. Yang ini ya nampak mati sebab yang di atas ni hukumnya mat arid li sukun.
Yang bawah ni madlin. Jadi mudah-mudahan saat lagi baca Quran, boleh camlah kaedah keempat ra' nipis pada bacaan kita. Jadi tuan-tuan perempuan, selesailah cerita tentang 4 kaedah ra' nipis yang kita dah belajar sebelum ini, cuma tak sempat ulang kaji, tapi hari ini dapat diulang kaji. Mudah-mudahan puan-puan memahami kaedah bacaan yang betul pada bacaan setiap kalimah yang kita jumpa, ya. Dan puan-puan, minggu depan jangan tak datang, ada kelas. Minggu depan saya nak bincangkan pula berkenaan dengan apa tahu? Dengan kalimah-kalimah yang menjadi khilaf di kalangan ulama pada hukum ra'. Dia ada khilaf. Khilaf ni bukan salah. Khilaf ni berbeza pandangan. Maknanya ada ulama yang mengatakan boleh baca tebal, ada ulama boleh baca nipis. Jadi kita sebagai orang awam boleh pilih mana-mana bacaan yang kita rasakan mudah bagi kita membaca Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan, minggu depan kita akan cerita tentang khilaf pada hukum ra' di kalangan ulama. Jadi hari ini settle lah berapa kaedah? 4 kaedah di bawah tajuk ra' tarqiq ataupun nipis. Mari kita baca Quran. Sudah tentu masih berada pada surah At-Taubah. At-Taubah ayat berapa? Surah At-Taubah ayat berapa? 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Okey, jadi bawah sekali. Dan saya rasa tidak susah untuk kita nak mencari huruf ra dalam bacaan. Banyak huruf ra ya dalam bacaan kita. Dan boleh tak jawab ra itu tebal ke nipis? Boleh ke? Puan-puan nak saya soal seorang-seorang ke nak soal ramai-ramai? Ramai-ramai lebih selamat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tak apalah. Nak buat macam mana itu kehendak tuan-tuan, saya follow je lah. Kehendak tuan-tuan perempuan, kita soal dan jawab ramai-ramai, ya. Silakan. Ayat 119, muka surat 58, juzuk yang ke-11, surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Adakah huruf ra? Maka tak adalah perlu disoal jawab ra tebal atau nipis. Sambung. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab. Okey, puan-puan jawab rok tebal ke rok nipis. Tak perlu jawab kaedah berapa. Saya nak senangkan jawapan tuan-tuan, ya. Sekejaplah, sabarlah dulu, soalannya belum ada lagi. Puan-puan, soalan saya pada kalimah minal a'rab. Sebut. Jawab, rok tebal ke nipis? Tebal, lulus. Alhamdulillah. Sambung. وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ Lagi satu ra kita jumpa lagi ni. Perkataan Rasulillah. Ra tebal ke nipis? Tebal, pandai. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. ذلك بأن
فإنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. Tengok perkataan ni, dhama'u wala nasab. Perkataan dhama, ma itu pendek, jangan panjang. Ustaz, tu ada alif tu. Puan-puan kena tahu, alif yang kita jumpa tu alif apa namanya? Mana ada alif qatok tu kan? Hamzah qatok. Pertama kali saya dengar alif qatok. Tak ada alif qatok, yang ada hamzah qatok. Puan ingat tak sebut perkataan hamzah qatok? Hamzah qatok ni adalah gabungan alif dan di atasnya ada hamzah. Maka automatik huruf alif tu tidak dianggap sebagai huruf mad. Dia tak jadi huruf mad apa-apa kat situ sebab sudah disebut namanya sebagai hamzah qatok. Jadi cuba ulang perkataan dhama'u wala nasab. Nasab, berhenti. Wala makhmasatun fi sabilillah. Wala yaqa'una موطئا يغيظ الكفار. Puan-puan kalau dengar betul-betul Ustaz baca, puan-puan boleh cam mana tebal ke nipis pada bacaan ra, ya. Perkataan al-kuffar. Ra tebal ke nipis? Tebal, pandai. Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahu bihi amalun salih. Kutiba lahu bihi amalun salih. Amalun salih. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Yudhi'u ajral muhsinin. Katakan ajral itu ra tebal ke nipis? Ajral ra tebal ke nipis? Tebal lah sebab dia baris satu di atas. Jadi puan-puan namanya ra tebal. Kan Ustaz kata tadi tak perlu sebut kaedah berapa. Yang penting kita tahu Ustaz, ini ra tebal, muktamad. Tuan-tuan pergi bacalah ra tebal, ya. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. Kabirah. Ada dua ra di situ. Yang pertama saghiratan, yang kedua wala kabirah. Dua-duanya sama aje. Ra apa? Tebal juga. Pandai. Sambung sebelah. Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum diyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ahsana ma kanu ya'malun. Ada ra lagi tak? Tak ada. Maka tak payah cerita ra tebal atau nipis pada bacaan. Sambung. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan.
Bukankah liang firu tu ada ra? Sebutlah tebal ke nipis. Tebal pandai. Cuma saya nak ingatkan kafah tadi dibaca 6 harakat. Tengok. Kafah. Sebut. Sebab hukum matnya, mat lazim kalimi musakal. Sama macam kita baca waladhdallin dalam surah Fatihah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ Ulang perkataan firqatin. Tebal ke nipis? Ustaz baca tadi tebal ke nipis? Sekali lagi diulang. Nampaknya ada dua mazhab ataupun dua pendapat di sini. Okey, tak apa. Dengar Ustaz baca. Min kulli firqatin. Tebal ke nipis? Saya baca tebal lah puan-puan. Mana nipisnya? Saya masamu ke? Puan-puan tengok muka Ustaz macam mana. Puan, kenapa Ustaz kata tebal? Sebab ra itu mati. Sebelumnya bari bawah. Tapi selepasnya huruf isti'la. Huruf apa puan? Apakah huruf isti'la di situ? Qaf. Maka ra tadi layaknya dibaca tebal. Okey, one more. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ Sebenarnya dalam ayat ni ada dua ra. Sebelum tu ada ra, nafara. Nampak tak? Falaula nafara. Itu namanya ra tebal. Sebenarnya kan puan, dalam Quran yang kita baca ni ada hukum tajwid yang diberikan dengan nombor, yang diwakili dengan nombor. Kalau nombor 31 sah dia ra tebal. Tapi kalau ra nipis dia letak nombor 32. Tapi tolong jangan hafal nombor. Pasal apa? Quran lain tak ada nombor, puan-puan. Quran ni je ada nombor. Jadi puan-puan, nombor ni sebagai talian hayat. Sekiranya puan-puan betul-betul tak tahu nak baca tebal ke nipis, maka puan-puan boleh rujuk nombor yang disediakan di situ, ya. Okey, ghostan balik. Minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Perhatikan ayat tadi, ada berapa ra? Ada berapa ra? Saya nampak 3, sama lagi kita 3. Ketiga-tiganya itu ra tebal. Puan-puan, tiga-tiganya semua ra tebal. Sebab kalau puan-puan perhatikan, waliyunziru nombor 31. Idza raja'u 31. Yahdharun juga 31. Maka namanya ra tebal. Ya أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم tak ada ra ya? Tak ada huruf ra. Teruskan. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Sengaja Ustaz berhenti kat situ sebab Ustaz nak tanya. Kuffar. Tebal ke nipis? Tebal. Dekat situ dia nipis pula. Puan-puan dekat situ. Puan-puan ni mudah benar berubah jawapan. Dekat situ ni, dengar. Dekat buku ni ditulis nombor 32. Bukan kata tadi Ustaz dah khabar 32 tu nipis. Tapi puan dengar molek-molek.
Puan-puan jangan salah faham. Yang dikatakan nipis tu kalau kita baca sambung, wasal. Tadi tuan-tuan wasal ke wakaf? Bila wakaf, ulama tukar jadi tebal. Ingat, itu sebabnya belajar kena berguru. Kalau kita berguru semata-mata pada buku, sudah tentu puan-puan mesti jawab dia rok nipis. Sebab buku dia tulis nombor 32. Betul lah ustaz tu khabar rok nipis. Sebab dianggap kita baca wasal. Sedangkan dia tak tahu, ustaz tu tak tahu kita ni dah habis oksigen, tak cukup nafas. Puan-puan berhenti. Minal kuffar. Sebut. Maka jawapan kita lebih kepada rok tebal. Kalau saya dulu masa saya belajar, saya tulis macam mana tahu? Rok tebal dalam braket wakaf. Rok nipis dalam braket wasal. Itu yang saya tulis dekat situ. Siapa-siapa nak tulis, tulislah. Sebagai rujukan tuan-tuan. Mana tahu, balik rumah nanti puan-puan baca lagi ayat ni, ataupun bila-bila masa baca ayat ni, puan-puan berhenti pada kufar. Jadi sekali diulang, dia ada dua jawapan yang kemungkinan berlaku pada rok tadi, iaitu kalau nak jadikan dia rok tebal, kena wakaf. Kalau nak jadikan rok nipis, kena baca wasal. Jadi tuan-tuan siapa yang menentukan wasal dengan wakaf? Kita yang baca ayat tersebut bergantung kepada kemampuan masing-masing. Jadi tuan, ya saya. Huruf matnya alif, maka ini namanya mat. Arif disukun jugalah. Asalkan ada huruf mat, maka dia jadi hukum mat lah. Nama matnya mat arif disukun. Cuma kalau puan-puan tengok ini adalah dalam kaedah nombor berapa, iaitu kaedah nombor 6. Ni, rok tebal kaedah nombor 6. Sebab diguna alif. Tadi yang Ustaz ajar dekat whiteboard, diguna ya. Jadi kaedah nombor 4 kan rok nipis. Yang ni rok tebal kaedah nombor 6. Jadi supaya tidak memeningkan kepala kita, perempuan tak usahlah sebut kaedah. Ya? Sebab apa kesian perempuan nak membandingkan mana kaedah satu ke dua, dalam berpindah pula mata kita perempuan. Jadi ginilah, untuk peringkat tuan-tuan ni dapat jawab tebal nipis pun dah kira okey lah perempuan. Cuma Ustaz nak bagi tahu tadi, kufar, kalau wakaf jadi rok apa? Tebal. Kufarin, kufari, kalau wasal jadi rok nipis. Alhamdulillah. Sambung. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ. Adakah ra itu tebal nipis pada suratun? Tebal, pandai. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Ada lagi ra? Tak ada. Sambung. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Okey, yastabshirun, ra tebal nipis. Tebal, pandai. Wa amman ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan. Maradun fazadathum rijsan. Ada berapa roh? Saya nampak ada dua. Yang pertama maradun, sudah tentu rok tebal, betul? Tetapi di bawahnya rijsa. Iyalah rok apa?
Ra nipis, kaedah satu kalau nak jawab kaedah lah. Kalau tak nak jawab pun tak apa. Janji puan-puan faham, ra itu adalah nipis sebab dia berbaris satu di bawah. Gostan balik. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Baik, sekali lagi kita jumpa ra itu baris bawah pada kalimah ila rijsihim. Maka ra itu nipis, tetapi kafirun ra tebal. Pandai. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Kulli amin marratan aw marratain. Baik, ada berapa roh? Ada tiga roh. Yang pertama awala yarawna, tebal nipis. Tebal. Yang kedua di bawah marratan, tebal nipis. Tebal juga. Yang ketiga aw marra, tebal belaka. Jadi tuan-tuan, kesemuanya tebal belaka. Sebenarnya dalam Quran Ustaz, banyak rok tebal ke rok nipis? Jawabnya rok tebal yang banyak dalam Quran, ya. Tapi sekali-sekala diselang-selikan dengan rok nipis, ya. Sambung. Thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa la hum yadhakkarun. Ada satu rok tebal nipis, tebal pada kalimah yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd. Wa ba'dhum ila ba'd. Ulang suara. Ila ba'd. Kat situ tak ada ra, tapi sebelumnya ada. Nampak tak kalimah suratun? Ra tebal nipis. Tebal. Nadhara, tebal juga. Okey, sambung sebelah. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Ada berapa ra? Dua aja, iaitu pada hal yara dengan thumma sarafu. Dua-duanya sama. Ra apa? Tebal juga. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Qaumun la yafqahun. Ada satu ra, sarafa, ra tebal nipis. Tebal, pandai. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Kebetulan ada satu ra, perkataan rasulun, tebal nipis. Tebal, pandai. Gostan balik. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Boleh tahan? Ada banyak ra di situ. Yang pertama pada harisun. Terus jawab. Ra nipis.
Raufun, ra tebal. Rahim, ra tebal. Pandai. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Puan tahu tak, dekat illahu tadi ada hukum mat. Dekat hu tu ada mat tak? Ada, namanya mat apa? Mat asli jika. Jika wakaf. Tapi kalau wasal tak adalah mat apa-apa. Dekat sini, dalam buku ni, Ustaz ni khabar, dekat situ tak ada apa-apa mat. Itu kalau sambung. Tadi kita sambung ke berhenti? Kalau berhenti, dengar Ustaz khabar ni. La ilaha illahu. Apa kata supaya kita tidak lupa, perkataan huwa tu digariskan. Digariskan, tulis kat bawah, buat note sikit lah. Mad asli dalam bracket jika wakaf. Boleh? Mana tahu kita lupa puan. Hari ni kita ingat, saat lagi balik rumah lupa pula. Mungkin ada yang baca illahu, begitu saja. Pernah saya dengar jemaah baca illahuwa, betul salah. Yang huwa salah, yang hu saja pendek salah, yang betul macam mana? Lahu, pandai. Kalau anak cucu tanya, mak, mat apa? Mak jawab betul, mat asli. Alhamdulillah. Dapat pahala tu tuan. Sebab apa? Kita mengkabarkan benda yang betul pada bacaan. Alhamdulillah. Maka puan-puan tahu tak, pahala kita ni berpanjangan. Kalau anak cucu kita dia ikut apa yang kita khabar tadi, mat asli, dia baca betul sampailah dia ketua, sampailah dia meninggal dunia, dia baca betul Quran tu. Maka selagi dia baca Quran, selagi itulah pahala itu dapat pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengajarnya pada peringkat awal tadi. Masya Allah. Hebat pahala yang Allah nak bagi pada kita kalau kita mampu ajar kepada orang lain. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wa huwa rabbul arshil azim. Ada dua ra. Yang pertama rabbu. Ra apa? Tebal. Arshi. Tebal juga. Cuma berbeza kaedah. Kalau rabbu, ra tebal kaedah satu. Kalau nak jawab kaedah lah. Tapi kalau arshi, ra tebal kaedah dua. Betul tak puan-puan? Kalau nak lebih confident boleh rujuk pada nota ustaz. Jadi puan-puan nampak tak? Kesimpulannya dalam Quran yang kita baca ni banyak tebal ke banyak nipis? Banyak tebal. Maka fahamkanlah kaedah-kaedahnya. Ada 6 kaedah di bawah ra tebal. Sambung surah yang baru, surah Yunus. Ya saya. Oh, kalau tawakal tu nak wakaf. Nak wakaf dia mencabar sikit. Pasal apa? Puan-puan kena matikan huruf ta. Mari saya dengarkan. Alaihi tawakkal. Ada bunyi dekat ujung. Mampu tak baca gitu? Cuba. Tengok ya. Alaihi tawakkal. Alaihi tawakkal. Puan-puan tahu tak bunyi? Itu adalah bunyi huruf ta. Cuba sebut huruf ta yang mati. At. It, ut, maka bunyi tadi tu ada dalam bacaan kalau nak berhenti. Jadi gini saya nak tanya, puan-puan senang berhenti ke sambung? Kalau saya sambung puan-puan. Tapi kalau rasa-rasa nak mencabar berhenti boleh. Alaihi tawakkalt. Alaihi tawakkalt. Wa huwa rabbul arshil azim. Ikutlah mana-mana kaedah yang mudah kita baca. Tapi pada pandangan saya lebih baik sambung daripada berhenti. Sebab takut nanti kalau berhenti, mungkin ada bunyi, mungkin tak berbunyi pula huruf ta tu. Jadi puan-puan, yang saya risau kalau tidak berbunyi. Ya? Okey, sambung surah yang lain pula. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
ra. Berapa harakatnya? Alif dua. Apa pula alif dua ni? Satu je. Kalau dua jadi gini. Alif. Apa macam gitu ke tadi? Kita tak baca gitu perempuan. Kita baca alif. Sebut alif. Satu harakat. Biasa satu harakat orang tak tunjuk apa-apa perempuan. Tak payah letih je tunjuk satu jari aja. Jadi perempuan, alif katakan satu harakat ataupun tiada harakat padanya. Manakala lam baru kita baca 6 harakat. Ikut. Lam. Ikut. Kemudian diikuti dengan ra. Ra berapa harakat? 2. Ra. Sebut. Tahu tak ra tadi ra apa? Namanya ra tebal lah. Ra tebal, ra tafkhim. Ya. Dan matnya yang kita baca tadi pada ra adalah mat asli harfi. Mat apa puan? Jadi 6 pada lam, ra 2 harakat, 6 campur 2, 8 harakat, 1 nafas. Tengok. Alif lam ra. Ingat, tidak ada gunnah, tidak ada dengung antara lam dengan ra. Jangan alif lam ra. Tak boleh, salah bacaannya. Perempuan pilah semak dengan mana-mana ustaz di luar, confirm salah bacaan. Ya. Okey, jadi hukumnya, siapa tahu? Hukumnya apa? Mat apa tadi? Mat lazim, harfi, mukhaffaf. Mat lazim, harfi, mukhaffaf. Ra tadi ra apa? Ra tebal. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم إلى رجل منهم. Bukankah ada ra di situ? Rajulin adalah ra tebal, pandai. Sambung. An anzirin nasa wa basyiril ladhina amanu. Sawa basyiril ladhina amanu. Ada 2 ra. Kebetulannya dua-duanya baris bawah. Maka ra-nya nipis, pandai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ. لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ. Baik perempuan, وَبَشِّرِ. Tadi kita dah sebut namanya ra nipis, tapi di ujung tadi inda rabbihim ra tebal. Sambung. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Ada 2 ra. Qalal kafiruna dengan lasahirun mubin. Sama je jawapannya. Ra apa? Ra tebal. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Baik, di sini ada 2 ra. Yang pertama, rabbakumu. Rabbakumu, ra tebal nipis. Tebal. Yang kedua, wal arda, tebal nipis. Tebal juga. Cuma berbeza kaedah.
Kalau puan-puan sebut rabbakumu tadi, ra tebal kaedah satu. Tapi kalau kat bawah ni kaedah yang kedua. Wal arda kaedah kedua. Ya, tapi tebal jugalah sama macam tadi. Thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Cuba sebut yudabbirul amr. Okey, perhatikan. Sebelum ayat tu kita jumpa 'alal 'arsy. Tebal nipis. Tebal. Kaedah nombor 2. Kalau puan-puan nak sebut kaedah lah. Tapi tak nak sebut pun tak apa. Yang kedua, yudabbiru. Tebal juga. Yang ketiga, amr. Tebal juga. Puan-puan tahu tak yang ketiga tu sama macam puan-puan sebut kalimah Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, sebut jangan tidak tahu. Akbar itu ra tebal. Ra tebal kaedahnya sama, perkataan yudabbirul amr sama. Dan dibaca dengan pendek, tak ada huruf mat. Maksudnya puan-puan tak boleh baca Allahu Akbar panjang pula kat situ. Tak boleh. Tapi kena pastikan ra tadi dibaca dengan tebal. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Bi'idnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Bukankah ada dua ra? Yang pertama rabbukum, yang kedua yatadzakkarun. Dua-duanya sama. Ra tebal pandai. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kebetulan satu ra, marji'ukum, tebal nipis. Tebal. Wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. Ulang perkataan bilqist. Dekat situ tak ada ra. Tapi jangan tidak tahu ada qalqalah. Betul? Siapa tahu qalqalah apa yang dibaca? Kubra. Kubra tu maknanya apa je? Kuat. Kuat tu maksudnya didengar clear pada telinga kita. Bilqist. Tok tadi dengar betul-betul kan? Maka itu namanya kuat. Jangan bilqist. Sikit je bunyi perempuan. Kadang-kadang saya dengar jemaah baca bilqis, langsung tak bunyi apa-apa. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, jadi kalau orang tanya apa nama hukum bacaan? Qalqalah kubra. Tapi ra tak adalah puan-puan kat situ ya. Okey, sambung. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Bukankah kafaru dengan syarabun, ra apa? Tebal dua-dua. Wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Sama juga perkataan yakfurun, ra-nya tebal. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura.
Awal qamara nura. Ada dua ra kat situ sama juga jawapannya tebal belaka ya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Zila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Bukankah ada satu ra? Wa qaddarahu, sebut ra apa? Ra tebal, pandai. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار tolong gariskan perkataan wan nahar dan tolong tulis kat bawahnya ataupun sebelahnya tu wan nahar ini kalau wakaf ra-nya tebal, tapi kalau wasal ra-nya nipis. Jadi dalam Quran ni ulama ataupun ustaz yang buat Quran ni dia bubuh dengan nipis sebab dianggap kita wasal. Sedangkan dia tak tahu kita wakaf tadi. Jadi tuan-tuan nak wasal ke nak wakaf? Terpulang ikut masing-masing. Terpulang masing-masing lah berapa nak wasal ke wakaf. Tapi ustaz nak khabar ni, kalau wakaf ra-nya tebal, kalau wasal pandai. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh. Ada satu ra wal ardh tebal nipis. Tebal. Wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana yarjuna liqa'ana. Bukankah yarju ra tebal nipis? Tebal, pandai. Sambung sebelah. Wa radu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha. Cuba ulang perkataan ni. Wa ta'ma'annu biha. Puan sedar tak? Ada satu huruf yang kita tak baca. Bila sebut wa ta'ma'annu biha, ada satu huruf yang kita tak baca. Huruf apa? Hamzah wasal. Hamzah apa puan? Macam mana rupa hamzah wasal? Huruf alif di atasnya kepala huruf sad. Jadi huruf tu jangan baca sebab saya khawatir takut ada yang baca begini. Wa atma'an. Dia sebut wa atma'an. Salah. Hamzah wasal itu tidak ada apa-apa baris. Maka dalam hal ini kata ulama, hamzah wasal kamu hilangkan daripada bacaan. Jangan baca. Jadi baca sekali lagi. Wa radu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha. Gitulah bacaannya ya. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
بما كانوا يكسبون. Bukankah ada satu ra pada ru? Ma'wahumun naru. Ra tebal nipis. Tebal. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم Bukankah ada satu ra? Rabbuhum, sebut ra tebal nipis? Tebal. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Berhati-hati, ada dua ra. Yang pertama tajri, ra tebal nipis. Nipis. Yang kedua al-anharu, tebal. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Puan-puan, beruntung kita dapat dengar doa ni. Ni doa penghuni syurga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Selalu Tok Imam baca. Kita ni makmum dengar je Tok Imam baca. Tak tahu doa tu daripada mana. Rupa-rupanya daripada ayat 10 surah apa tadi? Yunus. Inilah doa penghuni syurga nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kita akan dapat membaca doa ini apabila berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi puan-puan, minggu depan kita sambung dengan masih lagi perbincangan hukum ra, tapi minggu depan saya nak bincangkan tentang khilaf di kalangan ulama pada hukum ra, ya. Jadi sila bawa nota ini macam biasa dan jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.